Begitu juga kita lihat baru-baru ini pasukan petugas khas telah menyiasat buku yang ditulis oleh Tommy Thomas. Tommy Thomas ni tuan-tuan, kenal tak Tommy Thomas? Tommy Thomas atau lebih dikenali dengan nama glamournya Tommy Tomato. Tommy Tomato ni saudara ialah peguam kepada Ching Ping. Kenal Ching Ping? Ching Ping ialah ketua Komunis Malaya. Dan dia juga ialah peguam kepada Lim Guan Eng. Baru-baru ni saudara, pasukan petugas khas siasat buku yang dia tulis. Buku dia tulis lebih kurang 532 muka surat. Di dalam buku ni dia cerita habis. Ini Allah Ta'ala berkuasa tuan-tuan. Tommy Thomas ni, saya nak beritahu itu sebabnya bila Datuk Seri Najib melafazkan sumpah bermubahalah, dia bermubahalah. Dia kata wallahi wabillahi watallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, saya tak terima pun, saya tak pernah, saya tidak tahu dan saya tidak pernah mengarahkan sesiapa untuk memasukkan 42 juta ke dalam akaun saya. Kalau saya secara sedar saya mengarahkan, kalau saya melafazkan sumpah palsu, apa yang saya cakap ni tidak benar, maka saya rela Allah Ta'ala turunkan bala ke atas diri saya. Tetapi sekiranya saya dianiaya, saya minta supaya Allah Ta'ala turunkan bala ke atas orang yang menganiaya saya, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok berapa banyak benda terbongkar, berapa banyak pekung Pakatan Harapan terbongkar hanya dengan tulisan Tommy Thomas. Sebagai seorang peguam negara, seorang pakar undang-undang, dia tahu bahawa dia tak boleh tulis benda-benda yang dia tulis ni, tuan-tuan. Tapi Allah Ta'ala cabut dia punya kebijaksanaan dan cabut ingatan orang-orang yang dikeliling dia. Itu sebab ada seorang pun yang menasihati dia, tuan-tuan. Akhirnya apa yang Tommy Thomas buat? Tommy Thomas dalam buku dia saudara telah mendedahkan bahawa bila Hakim Tun Raus, ketua Hakim negara, nak ditukar, tuan-tuan, bila mereka mengambil alih kerajaan, ketua Hakim negara Tun Raus, jawatan dia masih ada lagi, masih berkhidmat lagi. Tetapi Lim Kee Siang desak supaya Tun Raus letak jawatan. Ingat lagi, tuan-tuan. Begitu juga dengan Tan Sri Apandi Ali. Dia masih berkhidmat, tetapi bila dia diarahkan untuk bercuti 30 hari, dalam tempoh AG tak ada ni saudara, sebelum Tommy Thomas dilantik, ketika itulah Anwar Ibrahim juga dibebaskan dan diberikan pengampunan diraja. Maknanya AG pun tak ada pada ketika itu. Kalau dibawa ke mahkamah, silat-silat pembebasan Anwar Ibrahim itu pun boleh dipertikaikan, tuan-tuan. Tetapi bila Tan Sri Apandi saman balik kerajaan, akhirnya, tuan-tuan, kerajaan mengambil keputusan settle luar mahkamah dan kerajaan membayar ganti rugi kepada Tan Sri Apandi Ali kerana apa yang dilakukan ke atas Tan Sri Apandi, tuan-tuan, tidak mengikut lunas undang-undang, tidak mengikut perlembagaan. Tapi ramai tak tahu, rupa-rupanya bila dah buang Tun Raus, dah buang Ketua Hakim Mahkamah Besar Malaya, dah buang Hakim Besar Sabah dan Sarawak, tuan-tuan, patutnya kalau ikut perlembagaan Malaysia nak lantik hakim ni, ianya mesti dicadangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman ataupun JAK, dia kena cadangkan nama kat Perdana Menteri. Perdana Menteri kalau tak setuju dengan cadangan itu, Perdana Menteri, tuan-tuan, akan cadangkan orang lain. Ini apa ni? JAK akan cadangkan nama lain kepada Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri mesti lantik, mencadangkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuan Agong nama yang dia persetujui berdasarkan cadangan daripada JAK.
Bodohnya Tommy Thomas ni tuan-tuan, bila Allah Ta'ala dah tarik kebijaksanaan dia ketika itu. Dia tulis dalam buku dia, saudara, bahawa perlantikan Ketua Hakim Negara ketika itu Tan Sri Richard Malanjun. Kenal Richard Malanjun? Richard Malanjun ni, saudara, ialah hakim yang telah memutuskan supaya Lina Joy dibenarkan murtad. Ingat lagi. Ini jugalah hakim yang telah memutuskan supaya 3 orang anak Indira Gandhi dibenarkan untuk dibatalkan keislaman dia, tuan-tuan. Inilah hakim yang telah dicadangkan oleh Tommy Thomas. Tommy Thomas cadangkan kepada Mahathir dan Mahathir setuju, tuan-tuan. Tanpa cadangan daripada Jack. Ini satu pelanggaran undang-undang, tuan-tuan. Dan dalam buku ni, saudara, seperti mana yang telah diketahui umum, saudara, Tommy Thomas telah mendedahkan perbualan dia dengan Tun Mahathir berkaitan dengan isu kes yang berlangsung dalam lembaga pengampunan negeri. Dia telah mendedahkan tentang kapal Equanimity. Kapal ni, tuan-tuan, Jolo dulu beli 250 juta US dollar. Saudara, mahkamah tetapkan bahawa nilai minima nak jual sekurang-kurangnya mesti 130 juta. Harga buka 130 juta. Last, tuan-tuan, Tommy Thomas dalam buku ni dia menceritakan bagaimana, saudara, dia telah panggil Tokek Genting ni, saudara. Dia negotiate dengan Tokek Genting. Last kali dia jual bawah 130, dia jual dengan harga 126 juta ringgit, tuan-tuan. 126 juta US dollar. Dan tuan-tuan tahu apa yang berlaku selepas tu? Kapal yang Genting beli dengan harga 126 juta US dollar ni, Genting jual dengan harga 200 juta US dollar. Dia untung lagi 74 juta US dollar. Masuk poket dia ke, poket siapa ke, kita tak tahu. Itu sebab insya-Allah, saudara, sebaik saja kita menang pilihan raya, insya-Allah kita akan tubuhkan Royal Commission of Inquiry ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja. Kita akan siasat semua sekali ni, tuan-tuan, insya-Allah. Bukan takat tu. Bukan takat dia jual kapal ni bila market value bawah harga yang ditetapkan, harga minima kapal ni oleh mahkamah. Tetapi, tuan-tuan, selepas itu apa yang Genting dapat? 2014, tuan-tuan, Genting telah memohon dengan kerajaan Malaysia. Dia mohon dengan kerajaan Malaysia supaya mereka diberikan pengecualian cukai. Berapa nilai cukai yang dia nak suruh kerajaan Malaysia, kerajaan Datuk Seri Najib ketika itu untuk kecualikan? 4.8 bilion. 4,800 juta ringgit dia suruh potong. Tak bayar cukai. Kerajaan Datuk Seri Najib tak membenarkan. Tetapi mereka telah mengambil keputusan untuk saman kerajaan Malaysia pada tahun 2017, tuan-tuan. Genting saman kerajaan Barisan Nasional pimpinan Datuk Seri Najib Tun Razak. 2018, selepas kapal ni berlaku, saudara, penjualan kapal ni diberikan kepada Genting. Akhirnya Lim Guan Eng, tuan-tuan, telah memberikan pengecualian cukai 4,800 juta ringgit kepada Genting. Jadi pasukan petugas khas mengesaki ada deal di antara Tommy Thomas yang ada kaitan dengan penjualan kapal Equanimity ini kepada Genting. Begitu juga dengan urusan pembatalan ataupun pengecualian cukai yang diberikan 4.8 bilion kepada Genting, tuan-tuan. Tuan-tuan, ini jauh lebih besar, jauh lebih banyak berbanding dengan apa yang dituduh ke atas Datuk Seri Najib.
Setidak-tidaknya Datuk Seri Najib terima 681 juta kan? Bila dia terima tu, dia convert dengan nilai ringgit dapat lebih kurang 2.071 dia pulang balik lepas pilihan raya. Ada baki, dia pulang balik, saudara, dia pulangkan balik 620 juta US dollar kan? Lebih kurang pada ketika itu nilai ringgit sudah jatuh, maka pada ketika itu nilai yang dia pulangkan lebih kurang 2.041, 31 juta je beza. Itulah yang digunakan untuk bantu rakyat dan sebagainya, yang diambil daripada duit yang kononnya datangnya daripada 1MDB. Sedangkan Datuk Seri Najib langsung tak mengetahui, kerana dia dah arahkan supaya Governor Bank Negara cek benda ni. Ada banyak lagi. Bagaimana Tommy Thomas mendedahkan tentang perbualan dia dengan ke bawah duli tuanku. Bagaimana Tommy Thomas mendedahkan sistem kehakiman ni boleh disusun-susun. Ini kata pasukan petugas khas, dia boleh didakwa di bawah Section 500 kanun kesiksaan kerana menghina institusi kehakiman. Dan dalam buku ini juga tuan-tuan boleh menyebabkan Tommy Thomas didakwa di bawah Akta Hasutan 1948 kerana dia telah menghina ke bawah duli dia telah menghina Tun Allahyarham Tun Razak dan juga Allahyarham Datuk Harun Idris. Tuan-tuan, dalam buku ini juga mendedahkan Tommy Thomas bagaimana dia telah menyalahgunakan kuasa, tidak berlaku profesional, dan dia boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalaulah kita ada seorang peguam negara yang adil, saudara, sudah pasti Tommy Thomas hari ini, selepas polis mengesahkan siasatan ke atas Tommy Thomas dah selesai, sepatutnya hari ini Tommy Thomas sudah boleh didakwa di mahkamah. Betul tak betul tuan-tuan? Sebab apa tak ada pendakwaan? Sebabnya tuan-tuan, dalam buku Tommy Thomas ini dia mengesahkan bukan hanya nama Ketua Hakim Negara yang baru, iaitu Tan Sri Richard Malanjun yang dia cadangkan, tetapi nama Tengku Maimun yang menjatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Najib. Nama ini juga adalah datangnya daripada cadangan Tommy Thomas, tuan-tuan. Jadi apa yang kita nak harapkan, saudara? Dahlah dia dilantik oleh Mahathir atas cadangan Mahathir, rupa-rupanya datangnya daripada cadangan Tommy Thomas. Ini semua boleh menyebabkan mereka didakwa di mahkamah. Saya nak beritahu, sama juga dengan Tommy Thomas. Rupa-rupanya, saudara, dalam buku ni dia mendedahkan sebelum pilihan raya lagi dia dah berpakat dengan Mahathir. Dia, Zainal Zakaria, dah berjumpa dengan Mahathir. Rupa-rupanya dia nak kerjakan Datuk Seri Najib ni, tuan-tuan, sebelum menang pilihan raya lagi dia dah berpakat. Tetapi malangnya, tuan-tuan, lepas Tommy Thomas letak jawatan, Tan Sri Idrus dilantik pula oleh Muhyiddin Yassin. Dan hari ini kita pun tahu, kita menunggu orang yang terang-terang sudah disiasat oleh SPRM. Siapa dia? Hakim Nazlan. SPRM kata Nazlan boleh didakwa di bawah Section 220 Kanun Kesiksaan kerana gagal mengisytiharkan bahawa dia ada terlibat dalam penubuhan SRC International. Dia ada konflik of interest. Tuan-tuan, bila dia jatuh hukum ke atas Datuk Seri Najib, dia kata Najib bersalah bila mana Najib dengan niat telah menubuhkan SRC. Baru-baru ni bila Peguam Datuk Seri Najib memberikan bukti baru, tuan-tuan, rupa-rupanya saudara, yang menubuhkan SRC ialah Nazlan dan rakan-rakan kawan-kawan Maybank. Dan orang ni diambil oleh Mahathir jadi hakim menggantikan Hakim Sufian Razak, tuan-tuan. Cuba bayangkan,
Boleh tak dia berlaku adil ke atas Datuk Seri Najib? Sebab dia ada kes, ada kepentingan pada kes ni. Macam mana nak ada keadilan, saudara? Itu sebabnya kita kena reset balik. Kita kena pastikan selepas ini, saudara. Kita tengok ini belum lagi saya cerita tentang kes Datuk Zahid. Bila Datuk Zahid, tuan-tuan, hari ini ada pula orang kata, kalau kita nak menang pilihan raya, kita kena buang Datuk Zahid kepala otak dia. Suka hati bapak dia aja. Saya nak beritahu tuan-tuan, kalau hari ini bukan Datuk Zahid Presiden UMNO, UMNO pun dah tak ada. Betul tak betul? Kita tengok kes Datuk Zahid yang baru-baru ini telah dibebaskan 40 pertujuhan. Apa yang salah yang Datuk Zahid buat? Datuk Zahid menerima sumbangan politik. Kita orang politik ni, tuan-tuan, tak salah terima sumbangan politik. Kalau tak ada sumbangan politik, macam mana nak jaga rakyat? Betul tak betul? Macam mana nak buat pilihan raya? Nak suruh orang pasang poster, semua kena bayar, betul lah? Saudara, dalam Malaysia ini dan dalam dunia ni, rata-rata negara membenarkan untuk ahli politik dan parti politik terima dana politik. Tahun 2012, NKRA Rasuah telah mencadangkan supaya kita buat satu undang-undang, kalau nak terima dana ni, kita mesti istiharkan. Maknanya kalau parti politik nak terima dana, kena istiharkan. Tapi masa tu, hanya Datuk Seri Najib dan Timbalan Perdana Menteri ketika itu yang bersetuju. PAS setuju tak, tuan-tuan? PAS tak setuju. Kerana dia takut orang yang menyumbang kepada dia, kerajaan tahu, maka kerajaan tak akan bagi projek-projek. Itu alasannya. DAP setuju tak? DAP pun tak setuju. Sebab apa DAP tak setuju? Kerana DAP takut orang akan tahu bahawa dia terima duit daripada Singapura dan Taiwan. PKR setuju tak? PKR pun tak setuju. Sebab apa? Sebab PKR takut, tuan-tuan. Contohnya 2004. Saya, saudara, telah menegur Wan Azizah. Kerana Wan Azizah pada penghujung 2003 telah pergi ke Washington DC bersama Azmin Ali, Elizabeth Wong dan Khalid Jaafar, siswa akhbar Anwar Ibrahim. Mereka berjumpa dengan siapa, tuan-tuan? Mereka jumpa dengan seorang bangsa Yahudi bernama George Soros. Untuk apa? Untuk dapat dana pilihan raya. Cuba tuan-tuan bayangkan, masa tu dia bersama dengan PAS. PAS kata dia nak negara Islam. Tetapi PKR kawan dia ambil duit daripada Yahudi. Agak-agak kalau menang, tuan-tuan, pilihan raya, adakah Yahudi ini akan benarkan negara Islam ditubuhkan? Benarkan tak? Tentu sekali tidak. Betul lah. Dan PKR juga banyak buat ceramah, banyak buat latihan perkadiran. Untuk latihan perkadiran yang akan organize-nya, tuan-tuan, nama dia Institut Kajian Dasar. Institut Kajian Dasar dapat biaya daripada sebuah yayasan Kristian daripada Jerman. Nama dia Konrad Adenauer. Saudara, kalau rakyat tahu PKR dapat duit daripada Yahudi, dapat duit daripada yayasan Kristian daripada Jerman, agak-agak yang Melayu ni nak undi tak PKR? Itu sebab, tuan-tuan, mereka bantah. Bila mereka bantah, maka tidak ada undang-undang yang mengatakan kita tak boleh, kita kena istiharkan. Tetapi, tuan-tuan, bila mereka memerintah, tuan-tuan, duit yang Datuk Seri Najib terima daripada Pak Arab, duit ini bila terima, saudara, saya nak beritahu, Datuk Seri Najib dapat surat daripada Kementerian Kewangan Saudi. Dia hantar Duta Malaysia ke Saudi. Cek, betul ke surat ni? Duta pergi confirm, memang surat ni betul. Kemudian, tuan-tuan, Datuk Seri Najib dapat surat daripada Prince Saud yang mengatakan dia akan menyumbang kepada Datuk Seri Najib. Total yang dia janjikan 1.17 bilion, tuan-tuan. Yang mula-mula sempat masuk 681 juta US dollar. Saudara, surat-surat ini, Datuk Seri Najib ialah dia Perdana Menteri. Dia nak cek benda ni betul tak betul. Tadi kalau Kementerian Kewangan senang, boleh hantar
duta pergi cek, betul lah. Tetapi nak cek kerabat diraja ni, maka dia bagi kepada Zeti. Zeti pergi cek. Dan selepas dicek, Zeti mengeluarkan surat kelulusan untuk duit ini dibawa masuk ke Malaysia. Zeti mengesahkan bahawa tidak ada unsur salah guna kuasa, rasuah, jenayah, aktiviti keganasan. Duit ni bersih. Dan Zeti cadangkan kepada Datuk Seri Najib, duit ini jangan masuk akaun UMNO. Duit ini Datuk Seri Najib perlu masukkan akaun dia, buka akaun di M-Bank. Dan dia nasihat juga pada Datuk Seri Najib supaya duit masuk ni jangan sekali lepuk 681 juta US dollar, pecah-pecahkan. Rupa-rupanya tuan-tuan dia punya perancangan jahat dia sesedara. Rupa-rupanya setiap dipecah-pecahkan tu, bila masuk Datuk Seri Najib kena dakwa setiap satu transaksi satu pertuduhan. Bila belanja kena setiap satu transaksi satu pertuduhan. Bila pulang balik pun kena, tuan-tuan.